إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وصحبه شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. Terima kasih saudara pengisi majlis dan kuasa madrasah program kita ini adalah program kuliah semoga di tempat ini. Sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid daini amin. Syahadan ketahui alihmu bahawa hai talib, bahawasanya sifat yang 20 itu terbagi atas 4 bahagi. Yang pertama dipanggil salbiyah namanya. Yang kedua sifat ma'ani. Yang ketiga ma'nawiyah. Dan keempat nafsiyah. Ini disusun di setengah kitab dia bawa nafsiyah dulu. Tak kira mana-mana pun boleh. Sebab semua sifat Allah Ta'ala itu qadimah. Sedia kala. Ini pecahan dibuat oleh ijtihad oleh ulama usuluddin ataupun ulama ilmu kalam, ya, untuk ditauzik, dibagikan untuk memudahkan kita supaya lebih terang pembagian sifat dalam kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala setelah diasingkan daripada sifat yang tidak terhingga banyak, ya, sebab mengenal Allah Taala adalah merupakan perkara awal-awal wajib. Ulama kata awal jibil 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib mengenal seorang tadi mengenal Allah Taala, ya, awal jibil 'alal insan. Awal-awal yang wajib bagi insan ialah ma'rifatun ilahi bistiqani. Makrifat dia akan Tuhan dengan yakin. Ini berdasar pada hadis mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Dan atas lagi mudah di Al-Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Maksudnya tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana pengenalan kepada Ta'ala merupakan dasar yang wajib, sehingga tidak diterima ibadah kalau sekiranya kita tidak mengenali syafudi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ulama telah mengeluarkan daripada sifat kesempurnaan Allah Taala yang tidak terhingga banyak tu, dia bagi dua. Ya, iaitulah pendapat yang masyhur ialah pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia keluarkan 20 sifat ni daripada sifat kesempurnaan Tuhan yang tidak terhingga banyak. Cukup untuk seseorang itu mengenal akan Allah Ta'ala dengan makna kata dia boleh membezakan mana yang qadim dan mana yang muhdas, mana makhluk, mana Tuhan dia. Dan mengikut kaul yang muktamad Asy'ariyah ataupun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia pilih 13 sifat ni. Ya, 13 sifat cukup untuk dia mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dibagikan sini untuk lebih memudahkan dan lebih terang, untuk diidah, menerangkan kita lagi pecahan-pecahan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata syahadan ketahui olehmu hai talib, mana orang yang menuntut bahawasanya sifat yang 20 itu dibagikan kepada 4. Kalau setengah kita lain disebut nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Tapi di sini disebut dulu sifat salbiyah dulu. Mana-mana pun tak apalah. Namanya kalau ada madlulnya itu menafikan bagi barang yang tiada patut dengan Allah Ta'ala. Dan ialah 5 yang dahulu. Ya, pada dalam kitab Ummul Barahin bagi Al-Imam As-Sanusi kata wa hamsatun ba'daha salbiyatun wa hamsatun ba'daha
5 selepas daripada al-wujud. Itu kidam, baqa, mukhalafah, qiyam, mutanab nafsi, wahdaniyat. Itu dipanggil sifat salbiyah. Ya, mana wajah tanasub, wajah kemunasabahan diletakkan sifat ini sebagai salbiyah. Apa makna salbi? Salbiyah dengan makna menapi. Maka sini dimaksudkan dengan intifa', mana ternapi. Ya. Jikalau ada madlulnya, mana yang ditunjuk tu ialah menafikan barang yang tiada patut dengan Allah Ta'ala. Iaitu 5 yang dahulu. Contoh kita ambil apa? Kidam. Ya. Bila kita sebut kidam, arti kidam sedia. Makna kidam ialah ibaratun an nafil adami sabiq lil wujud. Itu makna. Arti dia lain. Arti kita translate daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Adapun makna benda yang tersurat dalam yang tersirat. Ya, benda yang tersurat dalam makna kidam. Iaitulah dia menunjukkan, menafikan satu perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Apa di sini kalau kidam dinafikan ialah hudus. Ya. Bila sebut kidam, terus kita tangkap ibaratun an-nafil adami sabiq. Ternafi ketiadaan yang mendahului bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kewujudan Allah Ta'ala tak sama dengan wujud sekalian makhluk. Ya, sekalian makhluk kewujudan dia didahului oleh ketiadaan. Adapun kewujudan Allah Ta'ala dia tidak begitu. Ya, dia qadim, mana sedia kala. Mana sedia kala. Dia tidak pernah bertemu dengan ketiadaan di awal ataupun di akhir. Maka wujud inilah dikatakan wujud yang hakiki, wujud yang zati. Adapun kewujudan kita makhluk ini dipanggil majaz. Sandar aja. Pada hakikatnya tak ada pada hakikatnya. Dia orang bawa misal senang macam kita kata apa tuan? Air pipe, kan? Sini ada kencatu. Air pipe, batang pipe tu ada air ke tuan-tuan? Tuan pergi ke highway, ambil isi batang pipe, kita pegang tinggi orang, kita perah batang pipe. Keluar air tak? Tapi kenapa dinamakan air pipe? Kenapa dia nama air pipe? Sebab dia lalu saja. Dia lalu saja batang pipe, maka disandarkan saja. Bukan hakikat air pipe. Hakikat dia air takungan air itu. Ya, oleh kerana dia lalu saja. Maka diisnad, disandarkan air itu pipe. Begitulah kita maknanya. Antara sandarkan saja af'al dia kepada makhluk, maka dinamakanlah perbuatan dia buat, dia bergerak, dia berjalan. Pada hakikatnya semua tu adalah daripada Allah Ta'ala. Sampai dia belajar, biar dia nampak betul-betul gerak dia, dia berjalan, dia rasa, dia bercakap, semua dari Allah Ta'ala. Dalil firman Allah Ta'ala, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Ya, perbuatan kita tu dia yang jadikan. Macam mana kita nak nampak? Nanti dibahas nanti. Maka nampak tu ada 2 cara. Satu nampak dengan cara ilmiah, satu lagi nampak dengan cara zauqiyah. Ya. Kalau dapat ilmiah, kita mengaji usuluddin. Itu dapat tauhid am. Tauhid bidalil wal burhan, dengan menggunakan dalil Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW. Setakat tu membezakan antara makhluk dengan pencipta dia, antara khalik dengan makhluk. Ada satu peringkat lagi dia pergi atas sikit, iaitulah tauhid khas. Ini kitab yang kedua kita buat tauhid khas. Ya, hikam itu dipanggil tauhid khas. Mana mengesahkan Tuhan bukan dengan etikad, dia naik atas lagi. Mengesahkan Tuhan dalam pandangan dan syuhud atau musyahadah di kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini panjang perbahasan dia lagi tuan. Yang pertama dinamakan salbiyah, ay mansubun ila salbi. Mana bila kita itlak saja kidam aja, terus akal kita nampak ternapinya permulaan bagi wujud Allah Taala. Kita itlak, kita kata baqa aja, terus akal kita tangkap. Bahawasanya ternapi, maknanya fana bagi Allah Ta'ala. Ya. Kita kata mukhalafah. Kita kata mukhalafah tu ta'ala al-hawadis, akal kita terus pergi menangkap kepada apa? Iaitulah intifa'ul mumassalah. Ternapinya persamaan. Itu sebab sifat ni dipanggil salbi. Salbi dengan mana insilaf. Ya. Mana ternapi. Kalau menapi fi'il fa'il, mana ada orang tukar napi kan? Tidak ternapi. Faham? Kita kata mandul. Apa makna mandul? Kalau mandul tak tahu berat. Mana sifat salbiah ni sifat yang dipanggil sifat, dikatakan sifat adami.
melainkan kita kena terjemahkan didahulu diletak makna ketiadaan. Ya. Qidam, baqa mana ketiadaan kesudahan. Mukhalafah ketiadaan mumasalah, ketiadaan menyamai dan seterusnya. Itu juga kita kata mandul, mana apa ketiadaan anak. Apa kita panggil lagi? Fakir, mana ketiadaan harta. Yatim, apa mana ketiadaan bapa. Mana madlul, tunjukkan sifat salbiah ni, dia menunjukkan ternapinya satu perkara yang tidak layak di zat Allah Ta'ala. Itu sebab dipanggil mansubun ila salbi. Dinamakan salbiah. Itu dipanggil wajah tanasub, wajah kemunasabahan ulama letak. Ya. Cuma nak bagi apa? Idah, nak tegangkan kita lagi lah. Cuma dah belajar kan? Cuma ulang kaji. Yang kedua, dia panggil sifat ma'ani. Kalau setengah kitab macam Aqidatul Najin dan sebagainya, dia kira ma'ani. Kita sifat apa dulu? Sifat nafsiyah. Kemudian baru pergi salbiah. Kemudian baru pergi pada ma'ani dan ma'nawiyah. Sini dia bawa ma'ani dulu. Boleh? Tak ada masalah. Sebab semua sifat Tuhan sama standard dia lah qadimah, sedia kala dulu. Kita nak kira sifat antara baqa dulu boleh. Kita nak kira sifat Tuhan kalam dulu boleh. Tak ada masalah. Semua standard dia sama. Apa maksud dia? Sifat kala. Ulama itu ada wajah tanasub, ada wajah munasabah dia. Ya. Kita nak bincang satu perkara mesti benda tu ada lah. Bincang apa benda? Benda tak ada. Bincang apa benda tak ada. Orang kata orang gila ni. Nak bincang mesti ada dulu, sebab tu diletakkan al-wujud dulu. Kemudian kenapa letak qidam? Tu ada wajah kemunasabahan ulama letak tadi tu. Ya. Kemudian 20 atau 13 ni ulama dah kaji kan tu. Ulama mujtahid dalam bahagian ilmu kalam dia dah kaji. 20 sifat ni kita kenal cukup. Boleh dikatakan seorang tu boleh mengenali dan membezakan antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Ya, tak payah banyak. Macam kita lah. Sifat kita ni banyak tak? Banyak. Kalau nak kira dari ujung rambut sampai ujung kaki, 100 sifat lebih kan. Rambut dia keting, warna oranye, warna biru, warna-warna macam-macam warna. Makna dia apa? Itulah maksud dia. Ya, walaupun dalam Quran tak ada lafaz waw, jim, waw, dal, tapi Tuhan kata kul huwallahu ahad. Apa makna dia? Adalah Tuhan ni bersifat dengan wahdaniyah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Ada tak? Itu mafhum. Dia ada mafhum mamtuk, mafhum mukhalafah, mafhum mutabaqah, macam-macam mafhum dia. Ya. Lagi satu tak ada mafhum, tak faham. Itu tak faham berat gitu. Yang kedua dipanggil sifat ma'ani namanya. Jika ada madlul, mana benda yang ditunjuk, ya, itu sabit lagi maujud. Iaitu 7 sifat yang lagi akan datang bilangannya dan makna dia. Makni ni kalimah jamak daripada maknan. Maknan, ma'ani, maknan, maknayani, ma'ani. Maknanya sifat ma'ani ni dia menunjukkan bahawa wujud satu perkara di satu perkara. Yang tadi salbiah, ternapinya satu perkara di satu perkara. Ternapinya hudus qidam, mana ternapinya baharu di satu perkara mana? Di zat Allah Ta'ala. Mana zat Tuhan bukan baru, dia qadim. Kalau ma'ani pula, dia punya madlul dia wujud satu perkara, ya, wujud syai' li syai'. Wujud satu perkara di satu perkara. Mana wujud sifat tu maujud, sabit lagi maujud pada zat Allah SWT. Satu perkara yang kedua tu ialah zatullah Ta'ala. Contoh kudrat, itu sifat ma'ani. Bila itlak kudrat dia, kita terus dilalah, ya, menunjuk akal kita mafhum tu nampak wujud satu sifat di zat Allah Ta'ala. Namanya al-qudrah ataupun al-iradah, al-ilmu. Ya. Sebab tu sifat ni dipanggil sifat wujudi. Benda yang kalau Tuhan buka di akhirat yang kita boleh lihat ialah zat wa sifatul ma'ani. Yang disebut dalam Quran wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat. Melihat dengan cara mana? Bila kaifan walan hisar. Dengan cara yang tak serupa dengan makhluk. Cara yang maha besar, yang laisa kamitsli syai'. Serah mana serah ke Tuhan. Cara mana Tuhan nak buka tu hak dia. Yang penting yang dilihat ialah benda yang maujud. Ada pun benda yang tak naik tangga maujud tuan dia tak boleh lihat.
Dia maratib. Martabat sifat tu banyak kan. Ada benda bangsa hal, ada bangsa adami, ada amrun i'tibari, ada bangsa wujudi. Hal pula ada hal nafsi, ada hal maknawiyah, ada banyak pecah. Jadi martabat yang paling tinggi dipanggil martabat wujudi. Iaitulah kena pada zat dan sifat ma'ani. Maka ini bila dibuka besok hijab di akhirat, maka dia dapat melihat. Itulah nikmat paling besar. Nikmat yang paling besar di akhirat ialah ru'yah. Ya, sebenarnya hadis diceritakan Allah Ta'ala nak tengok, nak test. Dibagi nikmat. Hamba tengok, wah nikmat ni besar lah, bukan tak ada lagi. Tuan tunjuk yang lain, dia nak pula lagi. Hebat. Sebab di akhirat dia punya nikmat dia taraki, dia naik. Lagi hebat, lagi hebat, lagi hebat. Ada dunia dia turun. Nikmat kita turun sikit. Kita pun turun, lama-lama turun masuk dalam lahat tu. Turun ke dalam. Walaupun kambuh sikit. Maksud 560 dah turun, mata dah tak nampak, telinga dah sebu. 2 minggu sekali urut, kan? Jalan terus turun. Akhirat tadi dia naik. Nikmat makin hebat, makin hebat. Jadi bila diberi satu nikmat, hamba tu rasakan itulah nikmat paling hebat. Bila Tuhan tunjuk yang kedua, dia nak lagi. Mana nikmat lagi hebat. Sampai peringkat beberapa kali Tuhan janji dengan dia, lepas ni jangan minta lagi. Dia pun berjanji lah tak nak minta. Bila Tuhan tunjuk lagi, dia nak lagi. Tapi bila ditamat, bila Tuhan tajalli, Tuhan buka aja. Pada ayat dia kata wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Tuhan kata nak, dia kata tak nak. Mana melihat dia tu nikmat sehabis-habis. Ya, hilang nikmat bidadari, hilang nikmat makan sedap, apa semua dalam sana hilang. Bila dibukakan tajalli, akan melihat akan zat Allah Ta'ala yang maha dahsyat, yang tidak serupa dengan makhluk. Ya. Kedua ni sifat ma'ani namanya. Jika ada madlul, mana benda yang tunjuk tu sabit lagi wujud. Iaitu 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ini dipanggil sabit lagi mawujud. Sifatun sabitatun mawujud. Sifat yang sabit lagi mawujud. Apa beza tuan-tuan antara sabit dengan mawujud? Tuan-tuan kalau buka kitab kan, bila tarik sifat tu tuan-tuan tengok dia berbeza. Kalau kidam dia kata apa? Sifatun wujudiyatun qaimatun bizat. Kalau kudrah, kudrah dia panggil sifatun wujudiyatun qaimatun bizat. Kalau sifat kidam dia lain, sifatun sabitatun. Dia tak kata wujudiyatun. Sebab ibarat kita tengok dia ada beza tu. Kita makan tuan-tuan makan apa? Nasi Arab. Nasi Arab ni. Si Jawa ni, ambeng. Jadi bila kita makan nasi tu kita nampak tak? Nampak. Itu dipanggil benda wujudi. Bila kita makan aja tanya sedap. Oh, sedap itu. Benda sedap tu bukan benda wujudi. Tuan-tuan nampak tak sedap? Nampak? Sebab kata mawujud fi zihnan la kharijul ayan. Nampak pada kepala je faham. Tahu? Ya, beza. Kuih tu sedap. Diri kuih tu dipanggil wujudi, benda yang boleh ditangkap dengan anggota 5, melihat, boleh menyentuh dan sebagainya. Ya. Ada pun diri sedap, itu tak boleh tangkap. Itu benda hal antara. Ya, sebab bahasa yang kita guna pun kalau kita kaji, dia ada beza. Kuih tu ada, kita kata apa? Ada. Ada kuih, ada. Tiga keping dia ada. Kan? Bila kita makan, sedap. Oh, sedap sungguh. Kalau tak ada, kita apa kata? Kuih ada, kuih tak ada. Tak ada, dah habis. Dah habis mana tak ada. Kalau tak sedap, dia kata panggil apa? Tak kata kuih kau ni tak ada sedap lah. Ada orang cakap macam tu. Bahasa kita tengok, tuan-tuan tengok tu bahasa. Ya, kuih kau ni tak ada sedap. Dia tak akan kata tak ada sedap, dia kata tak sedap je. Hal sedap. Ya, kalau panggil tak sedap, dia tak kata sedap. Sebab sedap bukan benda ada. Ada lawan tiada. Itu bahasa kalau kita tengok. Kita kena bahas cara maknanya apa? Martabat sifat kita tengok. Dia letakkan tu. Ya, ada benda hal, ada benda wujudi. Ya. Iaitu tu sifat yang lagi akan datang sebut dia. Dan ketiga sifat maknawiyah namanya. Jika ada madrul tunjukkan dia sabit lagi melazimkan ia akan sifat ma'ani. Mana bila ada kaunuhu qadiran, bermakna kudrat mesti ada.
Bila ada kaunuhu aliman, bermakna ilmu mesti ada. Bila kaunuhu muridan, makna iradah mesti ada. Dia lazim. Ya. Maka man tiada, tetapi tiada ada maujud. Sifat kelakuan ni tak maujud pada pandangan luar, iaitu 7. Ia lagi akan datang. Iaitu sifat kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, ya. Itu mana keadaan. Sifat ma'ani kita betul. Dia panggil sihat, tenaga, kuat, kudrah itulah. Sihat, kan? Itu ma'ani. Bila kita tengok budak sihat, dia boleh melompat, boleh berjalan, kita kata, wah, keadaan dia sihat. Keadaan tu dia panggil maknawiyah. Keadaan tu kita tak boleh tengok, kita faham je. Tengok budak ni melenting, lompat, kita faham kat sini. Oh, budak ni sihat. Kalau tengok nyonyok aja, itu tak sihat. Jadi maknanya sifat yang sabit pada akal, zihin saja, tidak pada luar, itu beza. Itu bagi sifat maknawi. Atau kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan sampai habis. Dan keempat, dia bagi sifat salbiah. Setengah sifat, setengah kitab, dia salbiah, nafsiyah dikir dulu. Sini letak belakang. Sifat nafsiyah, maknanya mansubun ila nafs, dibangsakan pada diri. Ya, itu nama. Jika ada madrul ni itu sabit, tiada melazim sifat ma'ani dan tiada maujud. Ya, wallahu alam. Jadi mana sifat nafsiyah ni, dia tunjuk kepada nafsun, diri. Ya, kalau kita kata ada, Mamat ada macam ada. Bila kata ada je, akal kita terus pergi pada zat dia. Ada ataupun tiada, kan? Maknanya zat tu dipanggil nafsun, diri. Bila kita itlak kata ada, kita punya apa, tanggapan akal tu tangkap itu. Dia pergi kat dia. Kalau macam kita kata mandul tadi, dia pergi makna lain, menafikan satu perkara di satu perkara. Kalau kita kata kudrat, mana kita terbayang ada satu sifat di dia. Ya, itu makna pecahan sifat-sifat yang ulama bagikan, ya. Itu sekadar kita apa tu? Nak menjadikan satu akidah, sebab semua benda disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita mengenal akan Allah Taala. Sebab itu matlamat pertama sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tafsir Ibnu Abbas, illa liya'budun ai illa liya'rifuni. Ya. Ai illa liya'rifun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat. Ibadat dengan mana apa? Ai illa liya'rifun, supaya mereka makrifat akan aku dulu. Lepas makrifat, barulah mereka boleh diiktiraf amalan-amalan. Sebab la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak dikira ibadah. Ya, kita hantar surat pada seorang, suruh hantar. Ya, orang yang postman yang bawa surat ni, dia baca, tak tahu, kira, tak tahu, semua tak tahu. Agak-agak surat sampai kan. Ya. Dapat dia masuk tong sampah surat. Mana boleh baca dia baling. Pada tak kenal. Tapi itulah ibadat yang kita nak hantar, dia kenal siapa dia Tuhan. Sebab awal-awal makrifat akan taala tu, awal-awal bagi insan itu makrifat. Awal-awal bil alam insani makrifatun ilahi bis. Awal-awal yang wajib bagi insan ialah makrifat akan Allah. Dan alhamdulillah lah, ini semua kita tengok, ada tempat pun dia belajar kan. Cuma kita ulang kaji untuk apa? Membasahi balik. Ya, maknanya pengenalan kita tadi itu supaya kita lebih mantap mana. Habis itu. Kemudian wahiyal qudrat wal irada al muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Satu lagi. Sifat ma'ani ni mana tadi? Ada. Itu 7. Pertama dia panggil qudrah, al qudrah, mana kuasa, iradah, mana kendak, berkendak. Ini pun nak bahas panjang kan. Benar kalau letakkan apa berkendak tu, terjemah tu tak berapa sedap. Dia nak sifat tu ada berkendak. Tu macam ilmu kan. Ilmu kita terjemahkan dengan makna mengetahui dengan pengetahuan, beza. Kalau terjemah makna sifat, dia kena pakai makna pengetahuan, tu sifat. Adapun mengetahui tu takluk. Dengan adanya pengetahuan, dia mengetahui. Jadi. Sedangkan kita bahas sifat, sebab dia kena terjemah dengan makna berkendak, pengetahuan, baru dia pergi makna sifat. Tapi tak apalah, dia tasamuh itu, sebab belakang dia nak ceritakan ialah makna sifat tu sendiri. Ya. Baik, sekarang kudrah, iradah, dua sifat ni, dia ni bertakluk. Mana peranan dia apa? Kepada semua mungkin. Kudrat wa iradah muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Mungkinat mana benda yang baru. Mungkin orang panggil makhluk pun dinamakan, akuan pun, banyak-banyak istilah dia. Benda yang sama, iaitulah mana selain dari
makhluk. Manusia ke, malaikat ke, jin ke, darat, laut, semua. Lain pertuan itu dipanggil makhluk. Maka semua makhluk ni dia duduk bawah kuasa kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Itu tak boleh lepas tu. Itu akidah kita. Sebab Allah sebut dalam Quran, kul kullum min indillah. Katakan semua tu adalah daripada Allah Ta'ala. Itu akidah kita. Ya, tidak ada satu pun yang keluar daripada kuasa Tuhan dan iradat Allah Ta'ala. Ya, itu akidah. Yang kedua, akan kita naik satu kitab lagi, dia nak bahas apa tuan? Nak merasa. Supaya apa sahaja yang berlaku, biar kita nampak dan rasakan ini daripada penentuan iradah dan kuasa daripada kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nak merasakan benda tu. Sebab tu bila kenal, tahu dengan rasa dia lain kan. Tahu tak semesti rasa, tapi rasa semestinya dia tahu. Ya, itu nak rasa. Maka nak buang, nak dapat rasa dengan Allah Ta'ala, nak pergi ke mana, dia kena buang rasa dengan makhluk. Dia nak buang pandangan. Nak buangkan pandangan kepada makhluk, supaya kekal hati dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah nikmat bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila hati dapat menghadap kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari rangkaian ilmu tasawuf dengan ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin, ilmu tasawuf dia panggil pati dia, ataupun teras dia. Ya, sebab dia panggil tauhid am, tauhid khas. Tauhid am untuk kita mengenal, membezakan ya antara makhluk dengan Tuhan. Dan peringkat kedua, tauhid ini dibawa kepada pendampingan diri ya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahyal qudratu wa irada al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Sifat ma'ani yang tujuh itu ialah kudrah, kuasa. Keduanya iradah, ya berkendak, takluk kepada dua daripada sekalian mumkinat. Dan makna kudrat itu azali, tiap-tiap sifat yang menghasilkan dengan dia menjadikan tiap-tiap mungkin di makhluk semua ni. Dan menghilangkan dia ya atas muafakat iradah. Mana Allah jadikan dia boleh, Tuhan nak hilangkan dia pun edam meniada pun dia juga. Semua ni muafakat dengan iradat. Mana iradat sudah taksis tentu dia azali, kemudian sampai masa Tuhan jadikan. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Tuhan kehendaki, itu saja yang berlaku. Apa tidak dikehendaki, takkan berlaku. Jadi semua yang kita lihat, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semua ni dia panggil apa tu? Tuhan menterjemahkan masyiah, mana kehendak dia. Sebab tu suruh kita pandang, qulin zuru maza fis samawati wal ard. Sila pandang apa yang ada dalam langit dan bumi. Apa yang ada, dia telah minat dalail daripada dalil-dalil. Bagi ulama sufi dia panggil mazhar, cermin. Jadi alam untuk memandang kebesaran Tuhan. Siapa tengok pada alam hati dia tak karen Tuhan, maka butalah mata hatinya. Dia tengok pokok, nampak pokok, kan? Dia tengok kereta, nampak kereta. Dia tengok orang, nampak orang, dia tak nampak Allah Ta'ala. Maka butalah mata hati dia. Ya? Dia kena buka mata luar, mata dalam kena buka. Dia nak main ilmu tauhid khas ni. Ya, maknanya bila buka mata luar, mata dalam kena buka. Bahaya besar kalau kita buka mata luar, mata dalam tak buka. Bahaya besar. Orang ni akan tenggelam dalam aghyar ini, dalam ghaflah, kelalaian. Bila dia lalai, iman dia lemah. Bila iman dia lemah, dia menjadi santapan bagi syaitan dan nafsu iblis. Mudah syaitan paling. Waktu zikir jangan putus. Ya. Kadang tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di zikir yang betul-betul. Napas kena jalan. Turun napas Allah, naik tarik napas turun. Allah, Allah di jalan. Kan? Sini ada tempat suluk dulu kan? Ada pasal ni. Dengar-dengar cerita dulu. Maknanya apa? Dia suruh kita sentiasa. Ya, sentiasa dengan zat kita punya apa? Rohani dalaman tu. Dengan Allah Ta'ala. Jasad dengan makhluk tak apa. Ya, dalam tu tempat yang mahal tu jangan bagi makhluk. Ya, kena bagi kat dia. Ya, kena bagi dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya dia dapat nikmat iman paling afdal. Nabi kata afdalul iman anta'lamallaha haitsuma kunta. Iman yang paling afdal, kamu sedar akan Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Quran sebut qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia berdiri, dia duduk, dia berbaring, hati dia mak Allah setengah Ta'ala. Ini tauhid dari segi pandangan. Tadi tauhid yang kita bincang ni peringkat dasar segi akidah. Yang ni segi pandangan dalam. Dia nak memandang satu intan. Ya. Pandang mata luar, mata dalam kena buka. Mata luar pandang dengan basar, mata dalam dengan basirah. Ya. Maka di duduk taraf itu insya-Allah
Tuhan nak bukakan nikmat-nikmat yang besar dalam bentuk kerohanian dia, ya. Kemudian dan keluar dengan kata kudrat azali, kudrat yang hadis, wallahu a'lam. So, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif karasallahu sirrah. Wala tabarrajat zawahirul mukawanat illa wa nadathu haqa'iquha. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tiada segala zahir akwan. Ini istilah tauhid khas tuan-tuan. Kitab ni kita hikam Ibn Athaillah As-Sakandari karasallahu sirrah. Kita hikam ni masyhur. Dan tiada berhias segala zawahir akwan yang mencarikan bagi segala adat, melainkan menyeru akan dia segala hakikat. Demikian bunyinya, hanya segala kami fitnah. Maka jangan engkau kufurkan akan nikmat Tuhanmu pada yang dikurniakannya akan dikau, dan jangan engkau berpaling kepadanya dan tetapkan olehmu atas jalannya. Ini peringkat orang biasa dapat orang bersuluk, tuan-tuan. Bila disuluk, bukan, dia akan diberikan pembukaan alam yang lain. Dipanggil alamil malakut, alamil jabarut. Tuan buka. Ya. Bila tuan buka, jaga. Jangan dia terseronok dengan pembukaan dalam peringkat alam-alam ni. Sebenarnya pembukaan itu untuk memantapkan lagi, supaya dia memandang Allah Ta'ala lebih luas, kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan. Alam yang kita duduk ni dipanggil alamil mulki, ya. Dia akan pergi pada satu alam, dia panggil alamil malakut, alamil jabarut, sampai alam izzah. Di situ dia akan ada pintu tajalli. Dia panggil pembukaan rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai bermakrifat yang sebenar-benar makrifat di situ. Dengan bahawasanya hati dia takkan renggang dengan Allah Taala. Sebab ta'rif orang yang makrifat ialah man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang betul kenal Tuhan, ya, dia syuhud akan Allah pada tiap-tiap jatuh pandangan dia. Dia pandang apa saja, dia hati dia kaya dengan Tuhan. Sebab apa? Nur, basirah di tali terang. Jadi persoalan sini, sementara dia berjalan ni, ada dipanggil kasyaf, dia panggil mukasyafah dalam bentuk hissiyah, ya. Ternampak alam tu, ternampak terbuka. Ya, kadang-kadang alam barzah pun terbuka, dia nampak. Maka jangan dia duduk di situ. Itu maksud Tuan pengarang, ya. Dia sedap memandang situ, sedangkan perjalanan dia jauh lagi, ya. Dia kata tiada berhenti segala. Sebab tu satu cerita kan yang masyhur, seorang waliullah, dia berjalan di belantara. Tiba-tiba keputusan air. Dia jalan-jalan jumpa telaga. Air jauh bawah kan. Dia tengok aja air tu naik, tuan. Dia punya karamat, air tu naik. Bila air tu naik nak masuk dalam mulut dia, dia mengelak. Dia kata, ya Allah, bukan ini yang aku nak. Aku nak engkau, bukan ni. Kalau kita macam mana jeling jadi naik je. Wah. Maksud suara khabar. Anda jeling jadi naik. Jaga tu, ya. Para auliat dia tak nak, semua makhluk dia tak nak. Dia nak Tuhan dia. Ya, dia nak Allah Taala. Apa maksud dia? Dia nakkan makrifat yang sebenar dengan Tuhan terbuka. Sebab itu kelazatan yang paling hebat itulah dia. Ya. Bahawa ulama dah buat rumusan. Dia kata apa? An-na'im wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liqtirabi wa syuhudi. Al-azab wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liwujudul hijab. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Ani tuan buat balik ni cukup ni. Ya. An-na'im wa in tanawwa'at mazahiruhu. Nikmat ni kan, siapa tak nak nikmat? Semua nak nikmat. Walaupun bagai-bagai bentuk nikmat, sampai kita tak boleh nak kira. Quran kata wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat pakaian, nikmat tu macam-macam Tuhan. Dia badan tubuh badan kita pun tak boleh nak kira. Ya, nikmat dalam bentuk tak Tuhan beri, dalam bentuk al-man'i diskat, musibah bala macam-macam semua dipalingkan Tuhan. Ya, itu nikmat tak boleh kira. Tapi sebenar nikmat apa? Bila terbuka hatimu dengan Allah Taala. Bukakan hijab hati kita, disyuhud ke Tuhan, itu nikmat paling besar. Dan azab itu juga macam-macam jenis azab. Lawan nikmat azab lah. Tapi sebenar-benar azab apa dia?
wujudul hijab, bila hati kamu didinding tak boleh menghadap ke hadirat Tuhan. Ya. Nak ingat Tuhan pun tak boleh tuan. Sebab air dia pusing. Ya. So dia zikirkan, bos kata dah jatuh tak dalam dia tadi, cas dalam dia tadi. Ini mak bahaya. Bila rohani dia tak betul sihat, ni baik. Sebab tu dia kena apa? Cas rohani dia. Banyakkan zikrullah dan sebagainya lah. Ya. Ini nak ceritakan apa? Nikmat sebenar ialah bila dibukakan, maka kena cari pintu pembukaan. Ya, cari jalan dia lah. Allah. Ini cerita pertengahan ni tuan-tuan ni. Jadi maknanya bila seorang tadi berjalan, kan, dia ambil bai'ah daripada mursyid dia dalam amalan tarekat as-sufiyah yang ada sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perjalanan dia akan dibuka. Ya, dia ketuk tadi tu, bila cermin hati dia mula bersih, berbagai-bagai benda dia akan nampak. Ya, cermin kita ada cermin kan, tapi cermin kita ni dia punya satu hun tebal. Jadi bila kita tarik dia kan, buka sikit-sikit, dia makin terang. Bila terang di suluh mana dia akan nampak. Lagi terang cermin dia, lagi dia lap, lagi sedap dia memandang. Lagi terang, kaki nyamuk pun dia nampak. Kalau cermin ni gelap, bapak gajah pun dia tak nampak. Faham ya? Cermin hati bila digelapkan dengan maksiat, dengan mungkar, dengan lalai, maka dia gagal memandang azamatillah. Dia gagal memandang kebesaran Tuhan. Dan kegagalan merasakan kebesaran Tuhan itu adalah dipanggil bahaya yang sangat besar. Dan di manusia, hubungan dengan Tuhan itu sangat bahaya apabila dia gagal merasa dan memandang kebesaran Allah Ta'ala yang Tuhan tayangkan setiap saat. Ya, sebab dalam ayat banyak. Qulin zuru, alam tara. Ya. Banyak ayat-ayat Quran ni bentuk sila pandang, sila tengok. Tuhan suruh tengok. Kalau disuruh tengok, kita tak tengok macam tu. Guru mengajar, tengok sini. Anak murid bagi mesej kat belakang. Jawab dia kapur bersugui. Kejap-kejap ke duster, snap, lepas tu kayu panjang berjalan. Mana Tuhan suruh kita pandang dia. Ya, kita pergi pandang tempat lain. Tuhan suruh besarkan dia, kita pergi besarkan benda lain. Tuhan suruh ikat dia, mahabbah dengan dia, kita pergi tak mahabbah dekat lain. Ini banyak kes besar dengan Ta'ala. Ya, dia nak bawa ni tuan. Nak bawa kita kepada hadrat dia mana. Jadi dalam tengah-tengah perjalanan tarekat sufiyah ni dia panggil dua kasyaf dia. Satu dia panggil kasyaf maknawi, satu kasyaf hissi. Adapun kasyaf hissi ni Tuhan buka. Berbagai-bagai nampak tuan. Ya, maka itu bukan matlamat dia. Sebenarnya dia tunjuk untuk kita memandang kebesaran dia. Kasyaf dia nak sebenar ni ialah kasyaf maknawi. Mana terbuka hijab hati dia dengan Allah, sentiasa dia dengan Tuhan. Itu kasyaf yang paling besar kali. Iaitu dengan bahawa dia musyahadah, dia syuhud akan Allah Ta'ala dalam tiap-tiap benda yang dia lihat. Jadi semua makhluk yang dilihat ini kan, Tuhan sebut dalam Quran apa? Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Fa ainama tuwallu, di mana saja kamu berhadap, depan, belakang, kiri, kanan atau bawah, fasamma wajhullah, di sana ada wajah Allah. Jaga tuan-tuan ni ayat ni baik. Apa makna wajah Allah Ta'ala? Bukan Tuhan. Macam Tuhan, oh banyak Tuhan. Makna dia kata wajhullah ay syai'un yadullu ala wujudi. Mana satu perkara yang semua itu menunjuk kepada kewujudan, keberadaan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Semua perkara, ya, semua perkara kita tengok, dia menunjuk. Sebab kita makhluk dipanggil dalun, menunjuk. Tuhan itu panggil madul, benda yang ditunjuk. Sekarang mana semua benda ni seolah-olah semua makhluk berkata dengan lisanul hal. Allahu mawjud yattasif bi sifatil kamalat. Allah Ta'ala mawjud, dia bersifat dengan segala sifat kamalat. Lau lam yakun kazalik, kalau tidak demikian, lam yujad atau lam yakun syai'un minal khalaik. Satu benda pun takkan ada. Jadi kewujudan kita sebenarnya menunjuk keberadaan Allah Ta'ala. Ya, benda tu kena sampai peringkat tu kita kena rasakan. Ya, kalau tak dirasakan, ni maknanya dia masih jauh dengan kita. Maka nak dapat rasa tu, satu panggil zauqi. Ya, kenikmatan yang paling besar bila dibukakan oleh Allah SWT. Rasa kita dengan Allah Ta'ala. Zauq, wujdan, syuhud dan ayan dengan dia. Faham ya? Boleh faham tuan-tuan? InsyaAllah. Ini kita hikap tuan-tuan ya. Sebab sini nikmat sebenarnya. Nikmat sebenarnya bila hati dapat ditambat dengan Ta'ala, dapat bermesra dengan Tuhan, dapat manis dengan Allah Ta'ala, berlazat dengan Allah.
Tuhan pencipta, bukan berlazat dengan makhluk, benda yang dicipta. Kita banyak terbabas, kita ambil sedap dengan makhluk. Sedap dengan makhluk, sedangkan semua dia akan tinggal. Dia nak sedap dengan dia, berlazat dengan dia. Ini antara jalan-jalan dia. Dan ketahui ilmu bahawasanya selagi bagimu tadi himmah dan iradah, maka lagi jauh perjalananmu, belum lagi sampai engkau mana ke hadrat Allah. Maka jikalau telah fana engkau daripada keduanya, nasaya sampailah engkau, mana usul ila Allah. Selagi kita ada himmah, apa maksud himmah dan iradat? Kita memandang iradat kita. Kalau kita buka mushaf kedua dulu ada kan? Perjalanan ni nak apa? Bahawa ada ia, tiada engkau. Pelik-pelik kalam sufi tuan. Bahawa ada ia, tiada engkau. Pandang kewujudan dia, matikan kewujudan kamu. Bila mati, baru hidup. Bila padam, baru terang. Bila tutup, baru terbuka. Pening macam. Bila tutup pandangan kita kepada makhluk, maka terbukalah pandangan kita dengan Khalik. Itu maksudnya. Bila kita matikan nafsu kita, matikan pandangan khalqiyah makhluk, akan terbukalah pandangan Khalik, pandangan dengan dia. Sebab benda tu bertentang. Ini nak mematikan dia tu. Sebab tu Rasulullah menyatakan, man arada an yanzura ila mayyitin yamshi alal ard fal yanzur ila Abi Bakr. Siapa yang nak melihat mayat yang berjalan di atas muka bumi, sila lihat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah mayat, apa maksud dia? Orang yang telah berjaya mematikan nafsu dia. Mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Ini mati maknawi. Sebagaimana mati hissi, mati luar, kita jumpa Allah Ta'ala di akhirat, dibuka ke dalam syurga, nikmat paling besar, kita kena mati dulu kan. Sebab tu Nabi Ibrahim bila datang, malaikat maut datang, nak ambil nyawa dia, malaikat maut nak datang ambil, Nabi Ibrahim sawun ni kata, adakah kekasih nak mengambil nyawa kekasih? Ni dia. Pening malaikat. Malaikat maut naik minta, ya Allah. Nabi Ibrahim kata, adakah kekasih nak mengambil nyawa kekasih? Sebab Nabi Ibrahim ni martabat dia Khalil, kekasih Allah Ta'ala. Itu pangkat dia. Selain daripada dia Nabi, Rasul, Ulul Azmi, dia Khalilullah. Maka Allah Ta'ala kata pada malaikat Jibril, pada malaikat maut, kau pergi cakap kepada Ibrahim, adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Nak jumpa kekasih kenapa tuan? Matilah dulu. Baru boleh jumpa kan? Bila malaikat maut cerita aja, adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Apa Nabi Ibrahim jawab? Nabi kata, ya malaikat maut, sekarang juga cabut nyawa aku. Sekarang juga, jangan tunggu lagi. Jangan tunggu, sekarang juga gentap cabut. Sebab dia dah rindu nak berjumpa dengan mahbub, kekasih dia tuan. Itu maknanya. Jadi kalau nak jumpa di akhirat, cara dia kena mati dulu. Ada pun di dunia, dia nak berjumpa kena mati ke juga. Bukan matikan jasad, tapi matikan nafsu kita. Kita akan dibukakan makrifat dengan Allah Ta'ala. Itu makna berjumpa di sini. Sebab syurga tu, dalam hadis sebut ada dua tu. Inna lillahi jannatan la fiha hurun wala labanun wala asal walakin yatajallallahu wa qulubul arifin. Bagi Allah tu ada syurga, tapi dalam dia tidak ada hur, anak bidadari tak ada, makanan sedap tak ada, satu tak ada tuan. Mahligai tak ada apa. Ya ada satu je, ialah pembukaan hati para arif billah. Dibukakan, ditajalikan hati dengan Tuhan, itulah syurga yang sebenarnya. Ma'rifatun khassah. Yang ni dia orang cari ni. Sebelum kita padam. Tahu padam tuan? Belum mentul padam. Ni menyalur lagi kan. Sebelum mentul padam, usahakanlah. Sebab tu dalam kitabnya akhir akan dikatakan, ma'zal ladzi wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiyadunaka badalan. Itu kesimpulan ni lah ya. Ma'zal ladzi wajada man faqadak, apakah kehasilan sepanjang umur kita atas dunia, 80 tahun, 90 tahun, taruhlah 100 tahun. Ma'zal ladzi wajada man faqadak, mereka yang faqadat ay faqada syuhuda, dia tidak dapat makan musyahadah. Yang dikatakan itulah makrifat yang sebenar, yang disebut dalam hadis sahih Nabi, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Itu katakan makrifat yang sebenar. Dua, maka murakabah dan musyahadah. Kalau tak dapat ini, rugi. Sebaliknya, wa man lazi faqada man wajadak, apakah keluputan orang yang dapat ini benda? Sebelum dia balik meninggalkan dunia yang sementara ini, dia wajadak ay wajada syuhuda, terbuka hijab hati dia. Dengan bahawasanya dia masuk dalam lain makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Maka itulah keberhasilan yang besar.
Betul ulama kata syammir wala tazal zakiran maut tipanisyanuhu dhalalun mubin. Sensing tangan baju kamu. Ini kinayah. Nak sampai benda ni kena bersungguh-sungguh. Kemudian wala tazal zakiran maut tipanisyanuhu dhalalun mubin. Jangan lupakan mati, sebab lupakan mati sesat yang cukup terang dan nyata. Ya, orang-orang yang sebabah jalan Tuhan semua muka tak ingat mati. Dia kalau boleh nak tongkat langit, tapi galah dia tak cukup. Siapa nak tongkat langit kan? Tak ada orang boleh tongkat langit. Malaikat maut datang jalan. Dia nak siap tak siap jalan kan. Ya, jadi tempat kita nak proses kedudukan kita di akhirat tinggi atau tidak, ya, maka di sini tempat ni. Sama ada kita nak duduk tangga makrifat kita, iman kita, ilmu yakin je, ataupun nak naik tinggi lagi, anul yakin, hakul yakin, kamalul yakin, sini tempat dia. Dia nak proses riyadhah mujahadah, menyuci dalaman kita agar dinaikkan, dibersihkan dan lebih terang makrifat kita dengan Allah Ta'ala, maka di sana martabat dia akan lebih tinggi. Ya, kalau kita biarkan begitu, duduk gitu je, macam tu je lah, besok akhirat tak adalah kurang. Ya. Sebab nikmat paling besar ru'yah, maka cara ru'yah berbeza. Ada yang hari-hari dapat tengok, ada sebulan sekali. Ya, ada lah, bermakna jarak jauh, ikut kadar dia, peringkat dia. Kalau dia hebat, maka hari-hari dia dapat lihat. Keadaan, keterangan pun begitu juga. Itulah diulas oleh para ulama, bahawasanya keadaan di sini membayangkan keadaan di sana. Siapa yang lebih hebat di sana, lebih selesa di sana, akan dia buat kerja berat di sini. Ya. Buat Nabi kata, "Ufatil jannah bil makarih, wa khafatin nar bil syahwah." Dilingkung jalan ke syurga itu dengan kesusahan dan kepayahan. Sengaja Tuhan uji. Ada pun jalan sebelah lagi, itu senang. Ya, wa khafatil makar wa khafatin nar bil syahwah. Dilingkungkan jalan ke neraka dengan ngikut syahwat. Ikut senang je. Semua pakai apa? Takyah je. Mayang takyah, semua tak payah. Senang terjun. Ya, dia nak dapat benda tinggi, benda besar, modal kena lebih. Takkan kita nak untung 1 juta, modal kita 300 kan? Nak untung besar, kena modal lebih lah. Begitulah kita nak dapat ketinggian martabat di sisi Ta'ala, dia kena apa? Kena tinggi, maknanya dia kena banyak memberikan riyadhah wal mujahadah. Contoh dia ulama kata man talabal ula sahiral layali. Siapa menuntut ketinggian makrifat dengan Tuhan, maka berjaga malam itu menjadi kewajipan kepada dia. Ya, malam kena jaga. Jangan kita bangun nak dapat makrifat tinggi, bangun subuh pukul 6. Itu subuh mu'alaf panggil. Pukul 6. Patut pukul 4 dah ada sembahyang. Kita sembahyang dan mengalirkan air mata kita merayu memohon petunjuk makrifat daripada Ta'ala. Ya, itu kena ada. Sahiran layar, dia kena bangun malam. Itu pembukaan dia kan. 2/3 malam akhir, pintu langit dibuka. Itu adalah hadis sahih Nabi SAW. Maka rayulah kepada Ta'ala, minta supaya kita dibukakan lagi pintu kehampiran, kedekatan dan makrifat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dibukakan oleh Ta'ala. Ya, kepada Tuhan janji, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa yang bersungguh jalan padaku, nasi aku bukakan jalan dia. Dan ingat satu lagi tadi, kita bawa nikmat paling besar bila terbuka hanya kita dengan Allah Ta'ala. Itu nikmat paling besar, tentulah mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa lana alhamdulillah. Ya Karim.